أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, teman-teman sekalian, marilah kita merafakkan syukuran kehadirat Allah SWT karena masih memberi kita kesempatan untuk berada di rumah Allah yang mulia ini, berada di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam waktu yang singkat antara maghrib dan isya ini. Rasulullah SAW memberikan jaminan terhadap orang-orang yang menunggu salat, selepas salat menunggu salat. Tidak ada salat yang kita terpaksa tunggu melainkan salat isyak. Yang subuh kita tak tunggu zuhur, zuhur kita tak tunggu asar. Maksudnya kita dalam waktu yang sama, kita duduk di masjid, habis satu sembahyang kita tunggu lagi, berapa minit, 40 minit, 50 minit, satu jam. Itulah solat isyak. Jadi siapa yang dapat mengambil peluang untuk berada di rumah Allah ni selepas daripada maghrib, dia duduk berzikir. Kalau dia tak ada kelas pengajian, dia duduk membaca Al-Quran. Tapi kalau ada pengajian, dia duduk dalam pengajian mendengar ceramah, maka ganjaran pahalanya sangat besar. Berbeza dengan orang yang dia sembahyang maghrib lepas tu dia balik, isyak datang lagi, tak sama pahalanya dengan orang yang maksudnya menunggu solat selepas solat. Ini kita lah pada malam ini. Jadi ini tidak senang, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang orang ni dia duduk rumah dekat dengan masjid dan surau, habis je dia balik sebab dekat. Cuba jangan jauh-jauh, di taman itu, di taman ini. Bila habis maghrib jauh nak pergi nak balik, jadi dia tak balik. Akhirnya dia duduk di situ. Duduk walaupun sekadar duduk selagi dia tidak berhadas. Dalam hadis ma lam yuhdis, selagi dia tidak berhadas maka selagi itulah dia dapat pahala. Seolah-olah dia sedang dalam keadaan dia melakukan ibadah solat. Ganjaran pahala, masya-Allah. Jadi ini orang tak ramai tahu, tak ramai orang tahu hal ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita berada di penghujung bulan Zulqaidah. Besok akan ada mencerap anak bulan Zulhijjah, dan diperkirakan kita akan puasa pada hari selepas itu. Bukan puasa, memang dibolehkan puasa. 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu disunatkan kita berpuasa. Tetapi yang hadis yang sebut 9, hari Arafah, hari di mana umat Islam yang mengerjakan haji di Arafah, mereka sedang wukuf di Arafah. Kita di sini kita berpuasa pada hari Arafah, ataupun 8 himpunan hari Tarwiyah, puasa Tarwiyah. Kalau dia mampu nak buat, kalau dia mampu lagi dia mula daripada awal. Mula daripada awal Zulhijjah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sambung terus. 10 hari bulan hari raya. Itu memang dahsyat tu puasa tu. Wal fajri wa layalin ash. Allah bersumpah dalam Al-Quran surah Al-Fajr, wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar, wa layalin ash, dan malam 10 daripada Zulhijjah, ataupun 10 malam. Kalau malam itu malam ke-10 tak, 10, 1, 2, 3 sampai 10 tu walain ash. Jadi ganjaran ibadah yang dilakukan oleh sesiapa pun yang melakukan ganjaran pahala pada malam itu,
dia lebih besar daripada orang jihad fisabilillah. Bayangkan ya. Kecuali orang itu dia dia jihad lepas itu dia mati. Itu saja. Jadi apa yang kita perlu buat? Puasa, baca Quran, apalagi bersedekah, dan diakhiri dengan korban bagi yang mampu berkorban. Kalau tidak maka dia buatlah amal-amal yang banyak, terutama puasa. Puasa. Kalau tak mampu Isnin Khamis. Kalau kuat buat terus. Masya-Allah. Ajak keluarga, satu keluarga. Masya-Allah, itu kesempatan untuk kita mendapat ganjaran yang sangat-sangat besar. Jadi Islam ni ada musim-musim dia. Ada bulan-bulan tertentu dalam bulan Islam yang kita boleh melakukan ibadah dengan ganjaran yang bonus. Bulan puasa, bulan Muharramnya ada, bulan Zulhijjah. Tengok, bulan Ramadan yang memanglah masya-Allah. Jadi inilah waktu-waktu yang umat Islam harus dan mesti merebut, sebab kita tak tahu umur kita bila akan berada di noktah terakhir daripada kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita kena selalu ambil teruskan, apalagi dalam keadaan sekarang ni COVID-19 ni. Sekarang ni dah naik lagi, kita tengok dah data dah satu angka sekarang dah berapa, 20 lebih dah, 21 kan. Kita tengok jadi sekarang kluster pun dah semakin banyak kluster. Saya dengar petang tadi Perdana Menteri menyatakan kemungkinan akan, bukan kemungkinan lagi, akan diwajibkan mask. Saya tak pakai mask lah sebab saya ceramah. Saya dimaafkan sebab kalau saya ceramah dengan mask jadi tak selesa, dan juga mungkin rasa agak semput. Itu hatta Dr. Hisham pun, Nur Hisham pun dia tak pakai mask ketika dia bagi laporan. Tapi yang saya dengar itu walaupun dia tidak sakit, dia kena guna mask. Kalau di Arab Saudi orang tak pakai mask kena denda 1,000 rial. Itu pelajar pelajar sebut malam tadi dalam Salam Baitullah. Kalau kedua, kalau dia buat langgar maka dibuang pelajar, tak boleh datang langsung ke Arab Saudi lagi. Dahsyatnya. Tengok di Perancis kalau tak silap saya juga dia wajib guna mask. Kalau tak guna mask bayar compound. Kita khawatir kalau kita dibuat macam tu, memang barulah orang gunakan mask. Saya pergi ke Mekah minggu lepas terkejut saya tengok saya ke silap ni ataupun orang lain silap. Saya seorang je guna mask. Orang-orang yang di kedai tu, orang yang membeli dia tak guna mask langsung. Dahsyat, saya kata hebatnya Mekah ni. Mungkin belengan juga mungkin lepas ini memang kena dia orang. Penguasa akan datang tengok KKM, polis, tentera akan tengok tu 2-3 orang je guna mask. Tengok masya-Allah, saya kata dahsyatnya. Kita rasa asing. Saya pakai ke tak ni? Nak pakai ke tak? Saya kata saya pakai je, tak apalah. Apa-apa nak jadi sehingga kita jadi rasa pelik. Kita rasa pelik. Jadi begitu sekali. Jadi ini untuk apa? Untuk menjamin untuk walaupun kita tak tahu, ada jenis orang yang sakit tak ada simptom, tak ada tanda, tak ada batuk, tak ada demam, cek 36 lebih, tak ada, tetapi dia ada bawa virus COVID ini. Itu yang sangat berbahaya macam tu. Bayangkan masuk dalam ini, bila cek-cek tak ada, okey semua, tetapi nauzubillah lah kita minta perlindungan kepada Allah lah supaya jangan ada seperti itu. Kalau lah tu ketika ada dia okey, tengok catatan dia, nama dia 36.2. Macam mana dia boleh kena? Ini nauzubillah, yang macam tu yang kita takut. Tapi kalau kita kena mask sekurang-kurangnya kena sanitizer, sejadah lagi, sekurang-kurangnya kita dah berikhtiar dan berusaha. Inilah tawakal istilahnya. Tawakal itu dimulakan dengan usaha. Seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Orang yang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Adakah aku akan ikat untaku, lepas itu aku keluar, ataupun aku berjalan, ataupun aku biarkan saja unta, lepas itu aku tawakal. Rasulullah kata, engkau ikat untamu dan engkau lepas itu engkau jalan ataupun masuk ke dalam masjid. Itulah tawakal. Maksudnya ada usaha. Begitu juga ada COVID ini, kita ada usaha untuk mengelak diri daripada COVID ini dengan berbagai cara, insya-Allah. Okey, saya ingin berkongsi dengan
tuan-tuan, bapa buah hadis tentang taun. Ini tentang taun, dan fadilat-fadilat dan juga kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapat ketika COVID berlaku. Bukan hanya COVID sebenarnya, apa-apa taun, apa-apa penyakit yang menyebar, yang mana manusia ini sedang diuji. Okey, kita tengok hadis. Ada beberapa hadis tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang sebenarnya sangat penting untuk kita hayati dan juga kita fahami, sehingga apabila berlaku wabak seperti ini kita tak rugi. Tak rugi apa? Kadang-kadang orang ni kena ni, ruginya dia rosak paru-paru dia apa lagi. Tetapi orang Islam ni, Rasulullah menyebut ajaban li amril mu'min fa inna amrahu lahu kullahu khair. Idza asabatu sarra'u syakara fa kana khair lahu. Idza asabatu dharra sabara fa kana khair lahu. Sungguh pelik hal ehwal orang beriman. Tidak ada walaysa zalika illa lil mu'min. Tidak ada benda ini ataupun tidak berlaku kepada orang selain daripada orang Islam, orang yang beriman. Iaitu apabila dia dapat kesenangan, kemudahan, kekayaan dan sebagainya, maka dia bersyukur, baik untuknya. Dalam keadaan senang dia pun dapat kebaikan. Idza asabahu dharra sabara fa kana khair lahu. Apabila dia ditimpa kesusahan, penyakit dan sebagainya, ataupun musibah malapetaka, maka dia bersabar, dia pun dapat pahala. Dua-dua dia dapat pahala. Dalam keadaan senang dia dapat pahala, dalam keadaan susah pun dia dapat pahala. Ini yang kita nak. Dalam keadaan susah macam ini, apa kita nak dapat pahala? Dapat. Rasulullah sebut orang-orang yang duduk di rumah, dia kata menahan diri supaya jangan kena wabak ni. Dia kata sabiran muhtasiban. Sabiran muhtasiban maksudnya sabar, menahan diri dalam PKP. Sekarang bukan PKP lagi, PKPP. Sudah pihak pemulihan, ataupun kalau boleh memanglah kalau tidak ada keperluan kita tak keluar daripada rumah. Kita tak keluar daripada rumah. Kalau ada keperluan barulah kita keluar. Walaupun sekarang sudah peringkat pemulihan, maksudnya tidaklah sepatutnya kita keluar ni suka hati saja. Tadi Perdana Menteri pun sebut, dia kata saya tengok dah ada orang yang berjabat tangan, berpeluk-peluk lagi. Saya tengok dalam TV, adalah di satu negeri lah, saya tak nak sebut. Bila hamba Allah ni meninggal, dia pun datang. Dia datang tu, dia jabat tangan, dia peluk. Ya Allah, saya kata ini orang ni tokoh ni buat macam ni, macam mana ni? Itu jadi Perdana Menteri pun tengok juga. Ada menteri bercakap di depan, rapat, tak ada distancing langsung. Ini sepatutnya jangan buat macam itu. Ada distancing macam ni. Kita ni tawakal kepada Allah dengan memulakan dengan usaha, Jadi Rasulullah menyebut dalam hadis itu, siapa yang sabar dan mengharapkan muhtasiban, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, maka bagi dia seperti ganjaran orang yang mati syahid. Tengok orang yang duduk di rumah, bukan dulu mungkin sekarang dah terbuka, sekarang dah terbuka, saya katakan kecil ada PKP lagi kita tak boleh keluar. So, kita jadi sesak dada, kita jadi susah rasanya. Jadi dalam keadaan macam tu, memang Allah sediakan pahala bagi orang yang sama ada dia mati atau tidak. Orang yang mati dia dapat syahid. Dia dapat syahid, maksudnya pahala syahid. Orang yang hidup pun dia dapat pahala syahid juga. Ini yang orang ramai tak tahu. Okey, kita tengok hadis lah. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha' anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawah Bukhari. Ini yang saya sebut tadi, hadis ini. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Lalu Rasulullah memberitahuku bahawa ia adalah azab
yang diutus oleh Allah SWT kepada sesiapa yang dia kehendaki. Azab ni sebenarnya taun ni bukan kita nak berlawak lagi jadi kita sebagai senda gurau, tak, dia azab sebenarnya. Dan Allah menjadikan taun ataupun wabak ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman dia rahmat. Sebab apa rahmat? Orang ni menjadi dekat dengan Allah. Allah hapuskan dosa dia. Dengan kita duduk di rumah susah rasanya hidup ini, masya-Allah. Nak pergi ke sini pun ke situ pun susah. Jadi dalam keadaan susah macam ni Allah pun hapuskan dosa kita. Kita semakin banyak berdoa kepada Allah minta perlindungan. Jadi kita semakin dekat, taqarrub ila Allah. Jadi kita mendekat sendiri kepada Allah melalui berbagai-bagai cara, iaitu dengan berdoa, dengan menambahkan salat hajat, melakukan qunut nazilah, semuanya dapat pahala. Semakin dekat kita kepada Allah. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang ditimpa wabak taun ini sedangkan dia duduk di dalam negeri ataupun satu tempat dengan penuh sabar dan bermuhasabah ataupun mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT. Dan dia faham bahawa tiada sesuatu yang menimpanya melainkan semuanya itu telah ditentu oleh Allah SWT, melainkan dia akan mendapat pahala seperti pahala syahid. Pahala syahid itu kecil tak besar? Besar. Pahala syahid ini sangat besar. Sehingga orang yang pernah mati syahid dia nak dikembalikan ke dunia. Untuk apa tuan-tuan dan puan? Agar dia dapat ganjaran yang berulang lagi. Dia tengok pahala syahidnya sangat besar. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalaulah boleh, memang dia nak dikembalikan ke dunia supaya dia dapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Nak katakan pahala syahid ni sangat besar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa ujian penularan wabak penyakit adalah azab buat manusia. Wabak, kalau kita ni sudah semakin reda, alhamdulillah. Kalau kita tengok di Amerika ni sangat dahsyat. Setiap hari jangkitannya bukan 100-200, sangat banyak. Sangat banyak. Di Brazil, di Rusia, di Jerman, di mana lagi banyak. Banyak. Dulu kita dengar di Afrika, tak banyak kan kita tengok, belum ada yang tak dijangkiti. Semasa kita kenal dia tak dijangkiti lagi. Sekarang di Afrika Selatan melambung dia punya angka jangkitannya sangat dahsyat. Jadi dia adalah azab kepada manusia secara umumnya. Namun di sisi Muslim ia boleh dianggap sebagai rahmat buat mereka yang menghadapinya dengan penuh sabar dan juga mengharapkan ganjaran pahala. Jadi dalam keadaan macam ini kita boleh dapat pahala, menguti pahala. Tetapi kena taat pemerintah juga. Kena buat SOP. Jadi SOP ni bukan nak menyusahkan kita. Sebenarnya untuk membuat kita ni terpelihara. Itu sebenarnya SOP ni. SOP. Begitu pihak KKM apa lagi buat kajian kenapa ni terjangkit? Kenapa ni terjangkit? Bila diperhatikan pegangan ataupun orang-orang yang terkena ni dia nampak sangat longgar mempraktik ataupun bermegang SOP ataupun mempraktikkan SOP yang sudah ada ni. Sangat longgar dan mereka macam tak peduli. Dia kata okey dah, tak ada dah tempat kami. Itu nauzubillah min zalik. Sekarang ni dia tak ada sekatan sempadan, tak ada sekatan daerah. Kalau dulu kita okey, sekarang ni Kuching ke sini mana ada sekatan. Kuching dah semakin banyak dah, meningkat lagi. Kalau orang datang di sana siapa yang tahu? Menurut Imam Ibn Hajar, hadis ini menekankan dari aspek disiplin seorang Muslim dalam menghadapi suasana wabak. Disiplin ni SOP ni. Muslim seharusnya mengimani bahawa wabak yang melanda ini adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang tetapkan. Bukanlah ni saintis Yuhan buat ni. Kalaulah ada orang buat, kalau Allah tidak mentakdirkan dia jadi, tak jadi. Walaupun siapa yang membuat, dia tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah SWT. Mereka seharusnya mampu mengawal diri mereka di rumah, bersabar atas segala ujian yang menimpa mereka, serta meyakini bahawa tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan atas ketentuan Allah. Andai sekiranya semua ciri-ciri ini dimiliki oleh seorang Muslim,
maka beliau berhak mendapat ganjaran seperti pahala syahid, seperti yang disebut dalam hadis. Itu dahsyat, ganjaran pahalanya bukan kecil, besar, besar pahalanya. Tetapi kena patuh disiplin, kena disiplin, duduk di rumah, tidak. Sekarang ya ada keperluan memang kita keluarlah. Yang dulu saya katakan di awal PKP, PKP 1, PKP 2, PKP 3, sampailah berubah PKPB, PKPP, lepas tu kemudian tengok lagi hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada'u khamsah al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Rawah al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 5 jenis kematian yang dianggap syahid. Ada 5 jenis kematian ini, kalau orang mati dia dapat ganjaran syahid. Yaitu orang yang mati kerana ta'un. Mati ta'un tu syahid. Tapi yang kafir taklah. Orang yang kafir tak. Tapi orang Islam, orang beriman mati dia syahid. Kemudian mati kerana penyakit berkaitan dengan perut, ceret-beret, sakit perut, mati lepas tu. Ataupun gastrik, apa nama dia, yang darah keluar tu, apa namanya, ulcer, teruk. Ada saya punya bapa saudara lah, adik kepada mak, dia pergi haji, tahun 2000 berapa tak ingat dah, 2000 apa tak ingat dah, tapi tak lama dah, tak berapa lama lah. Dia pergi haji, ketika dia nak pergi, dia kata, memanglah aku mengharapkan kalau boleh aku tak balik dah, aku mati di sana. Dia kata macam tu. Sehingga kan ketika kami atau mak kan ziarah ke tempat dia di Oyak, dia jadi pengulu sebenarnya. Dia kata peluk-peluk dengan kami, dia sediakan beberapa jenis umai. Ini dengan mak saya, dia memang orang yang suka makan umai. Jadi sediakan umai jag tahu umai campur, umai apa lagi, ikan apa, ikan macam-macam ikan dia buat. Dia kata pelik juga mak saya kata, pelik juga gitu. Bila dah meninggal baru saya tahu, subhanallah kata dia pergi haji, habis manasik haji, dia pun dalam tandas dia, orang tunggu lama sangat. Kenapa lama sangat? Apa ketuk? Darah ulcer teruk, teruk ulcer gastrik yang terketuk, darah keluar sampai dia pingsan dan komanya sebulan. Akhirnya dia mati, dia meninggal dunia, kemudian dikuburkan di Ma'la. InsyaAllah. Jadi ini dia dapat pahala syahid, dan juga apa, dia dapat pahala habis dia mengerjakan haji. Subhanallah. Jadi itu husnul khatimah lah, saya katakan husnul khatimah. Jadi apa yang dia niatkan nak mati di sana tu dapat. Dia dapat. Saya rasa dia berdoa juga, Allah matikanlah aku di tanah suci ya Allah. Subhanallah. Itu dan kita memang dibolehkan berdoa, terutama di Madinah. Ya Allah, bagilah aku rezeki dapat meninggal di bumi Madinah Munawwarah. Siapa yang meninggal di sini, kata Rasulullah SAW, siapa yang meninggal dan ialah duduk di sini, apalagi yang meninggal di Madinah Munawwarah, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Siapa yang nak mati boleh berdoa. Tapi tak ramai orang berdoa, ya Allah matikan aku di Madinah. Tengok di rumah banyak lagi, bisnes dia banyak, maju lagi, saham pun melambung-lambung, nak minta, tunggu tu, tak nak doa dulu, tak nak doa, mati, panjangkan umur, boleh, tak ada masalah, bukan paksa nak mati di Madinah, tak, mungkin ada hikmah-hikmah lain nanti, jadi itu, jadi saya nak katakan bahawa orang yang sakit perut ni, dia mati syahid. Kemudian Rasulullah menyebut lagi, orang yang mati lemas. Kita tengok kes banyak, mati lemas, dalam sungai, di laut, dalam kolam pun ada, meninggal dalam keadaan lemas, maka dia dianggap mati syahid.
tahun lepas ke 2 tahun lepas satu keluarga Bakirlah, ingat di Terengganu, satu orang yang tinggal rasanya meninggal semua, meninggal semua, tinggal apa, lemas, lemas, syahid semua lah, masya-Allah. Kemudian Rasulullah juga menyebut orang yang ditimpa runtuhan, kita ingat masa dia apa di Mekah, tahun berapa tu? Orang pergi haji, ributnya, kena timpa, keren, tak kira keren kah, bangunan kah yang menimpa, ataupun kena timpa kereta kah, kena ini kah, jadi itu dikira mati syahid bagi orang yang Islam dan beriman. Kemudian Rasulullah menyebut orang yang syahid di jalan Allah, itu memanglah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir, itu syahid yang paling tinggi. Yang ini disebut sebagai mati syahid yang tidak tanpa hisab, masuk syurga tanpa hisab. Ini yang lain tadi dihisab, yang mati tenggelam, yang mati apa ditimpa oleh bangunan ataupun benda berat, mati sakit perut, mati apa lagi yang disebut tadi, dia mati maksudnya dia tetap hisab tetapi pahalanya besar. Tapi mati di jalan Allah ni, berperang di jalan Allah, itu mati syahid yang menyebabkan dia masuk syurga tanpa hisab setelah dia tidak ada hutang. Kalau tidak ada hutang, ada hutang terkandas juga. Ulasan Imam Nawawi, dia menjelaskan bahawa kelima-lima jenis kematian ini dianggap sebagai syahid kerana mereka menghadapi maut tidak seperti manusia biasa. Siksaan yang mereka lalui lebih daripada lain. Dengan itu mereka digelar mati syahid akhirat, syahid akhirat. Tetapi mereka maksudnya mendapat ganjaran yang besar, itu tetapi tidak masuk syurga tanpa hisab. Manakala Imam Ibn Tin menyampaikan pandangan yang hampir sama, kematian yang berat sebegini adalah pensuci dosa-dosa mereka, menambah ganjaran buat mereka, lalu Allah mengangkat kedudukan mereka sebagai syahid. Mereka mati dalam keadaan memang siksanya lebih luar biasa. Bayangkan kita tengok orang ni, kalau dia mati terus kita tengok okey, ni sengsara lagi, ni sengsara, ni orang yang sakit perut sengsara, orang yang kena timpa ke dalam separuh hidup lagi, nyawa-nyawa ikan, dia sengsara sakit, sengsara sakit, apalagi yang 2-3 hari, sebulan, dahsyat. Jadi Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Kemudian An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazhar al-fahishah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Rawahu Ibnu Majah, hadis hasan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW menghadap kepada kami dalam satu majlis. Rasulullah ni menghadap, mukanya menghadap sahabat-sahabat Nabi, dan bersabda, wahai sekalian muhajirin, orang-orang muhajirin datang daripada Mekah, mereka berpindah ke Madinah. Ada 5 perkara yang sekiranya kamu diuji dengannya, dan aku memohon perlindungan dengan Allah agar kamu tidak berjumpa dengan ujian ini. Berat kata Rasulullah SAW dengan sahabat, 5 ujian ini, tetapi aku minta supaya kamu jangan kena ujian ini. Aku mohon perlindungan dengan Allah agar kamu tidak berjumpa dengan ujian ini, iaitu tidak akan terzahir suatu kejahatan suatu kaum sehinggalah mereka menzahirkannya, melakukan kejahatan maksiat secara terang-terangan. Dulu kalau orang melakukan maksiat zina dan sebagainya, orang sembunyi-sembunyi, bertapuk dalam semak samun, babas dalam hotel. Sekarang kita boleh tengok orang ni buka YouTube ataupun ini dia rekod dia sendiri, lepas tu dia masuk dalam YouTube. Tengok dia rakam dan dia sebar, dia orang tengok apa yang dia buat. Itu yang kita tengok sangat dahsyat sekarang ni. Jadi tidak mustahil lah turun COVID-19 ini, dan
yang seumpama dengan COVID ni, SARS, MERS-CoV dan sebagainya. Jadi apa lagi HIV, okey, itu memang kita tengok sebelum ni berapa orang yang kena, tapi tidaklah sedahsyat COVID-19. Orang yang kena HIV kadang-kadang bertahun-tahun dia boleh hidup. Kalau kita pegang dia pun dia tak berjangkit, kecuali orang yang ada luka ataupun kena air liur dia kena, ataupun seorang isteri dan suami bercampur, seorang tu kena HIV ataupun AIDS. Tapi yang ini duduk dekat macam tu pun mungkin boleh kena. Sentuh tangan pun dah boleh kena. Dahsyatnya, maksudnya COVID ni lebih dahsyat daripada HIV. Kita tengok HIV memang belum ada ubat katanya. Sekarang pun belum ada vaksin lagi. Belum ada vaksin lagi. Jadi kalau ada satu ketika nanti orang seperti ini di bawah masjid ni terang-terangan, maka bala akan turun. Di zaman Rasulullah mana ada? Tak ada. Nauzubillah. Zaman sahabat, zaman tabi'in. Jadi banyak kalau kita tengok satu-satu maksiatnya orang minum arak, ada orang segan silu, tak ada. Orang minum di kedai bangga, jadi kebanggaan. Beli berjudi. Judi pun bermacam-macam jenis dah. Judi dulu mungkin orang judi dalam bentuk yang main ini. Sekarang judi dalam bentuk macam-macam. Judi kuda, main bola pun berjudi. Sport toto. Ada malam tadi saya di surau wawasan Raja Wali. Seorang jemaah bertanya, "Ustaz, apa hukum orang beli 4 ekor?" Kata, "Saya sedang mengajar tentang bersuci, taharah dan wuduk." Dia kata, tiba-tiba kata, oh, saya kata, dahsyat juga jawapan ni. Soalan ni, saya bagus soalan ni. Soalan tu, saya kata, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhum." Innamal khamru, sebenarnya arak itu, wal maisir dan judi, dan seterusnya tikam ekor. Ini cuba nasib ni, tekan ekor ni, cuba nasib ni. Jadi itu adalah amalan-amalan syaitan, kata Allah SWT, fajtanibuhu, maka jauhilah. Jadi ulama mengambil tetapan hukum itu haram hukumnya, apapun jenis, sama ada yang besar ataupun kecil. Itu jadi kita dah faham dah. Tetapi ada juga umat Islam yang membeli, ada membeli dengan berbagai cara. Kena helmet. Ada yang membeli kena ribbon, tak nampak. Tapi bila kita ada berapa banyak orang ini kampung kami, kata, oh na'udzubillah min zalik. Itu yang mungkin bersembunyi lagi lah. Ada yang terang-terang kata, aku bukan buat, aku tak kacau orang, aku beli untuk rezeki aku, dia kata. Itu Tapi yang minum arak, anak muda kita pun ada, tuan-tuan dan puan, banyak, masya-Allah. Jadi kita tak habis fikir dah, dahsyatnya di zaman kita ni. Inilah zaman yang Rasulullah sebutnya. Tidak akan terzahir satu kejahatan satu kaum sehinggalah mereka menzahirkannya, melakukan kejahatan maksiat secara terang-terangan, melainkan akan tersebar kepada mereka wabak penyakit taun dan penyakit yang tidak pernah datang kepada umat terdahulu. HIV tak ada di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. MERS-CoV tak ada, SARS, H1N1, COVID, apa lagi selepas ini? Apa yang baru dikatakan di negeri China, saya tak tahu. Kononnya di Wuhan, di China ni, dah okey dah kan, tapi naik lagi. Dia kata dengan penyakit baru. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita kata wabak ni melanda negara orang kafir sahaja. Tak, seluruh dunia. Seluruh dunia. Sebab itu Allah menyebut dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutilah oleh kamu satu musibah, wattaqu fitnah. Fitnah ni maksudnya dia ujian yang besar ni, yang akan menimpa bukan hanya orang yang melakukan kezaliman khassah, tetapi dia ditimpa kepada semua. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, walaupun ada orang yang soleh ya Rasulullah, walaupun ada orang soleh pun kena juga. Orang soleh kah, orang yang fajir kah, orang yang melakukan maksiat, sama mendapat ditimpa musibah ini. Cuma di akhirat kelak akan dibangkit ikut niat masing-masing, ikut amal masing-masing. Itu. Jadi ini yang kita takut, ni kita tengok Bintulu ada tak? Oh, tak payah sebutlah. Kalau nak kita
senaraikan satu persatu. Satu, dua, banyak, takut kita. Kita jadi takut. Tempat pelacuran banyak. Tempat judi jangan sebutlah. Minum arak terang-terangan. Kita tengok dekat pasar malam dulu kita tengok orang Islam pun ada. Orang yang tak Islam jangan sebutlah. Apa lagi sabung ayam. Apa lagi banyak. Banyak. Jadi tak kira dah banyak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada para sahabat bahawa umat ini akan diuji. Kita ingat kita diuji ni. Rasulullah SAW lalu memohon kepada Allah agar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak ditimpa dengan ujian ini. Salah satu ujian yang akan diberikan kepada umat ini adalah kemunculan wabak-wabak seperti penyakit-penyakit baharu yang tidak pernah berlaku pada umat terdahulu. Wabak penyakit ini datang adalah disebabkan kerana maksiat serta kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri secara terang-terangan. Disebabkan terlalu banyak kerosakan, maksiat serta kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, Allah datangkan satu penyakit yang tidak pernah wujud sebelum ini. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal juzam sayyil asqam. Sayyil asqam sebenarnya penyakit yang berbahaya, penyakit yang berbahaya yang tidak pernah ada. Ini hanyalah sebahagian pertama daripada hadis yang panjang. 4 lagi kerosakan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan Allah menimpakan bala kepada mereka ialah mereka menipu timbangan. Ini banyak tuan-tuan. Kalau kita tengok di kedai pasar malam kah, di kedai biasa kah, orang menipu timbangan ni biasa. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mengurangkan ataupun curang istilahnya, menipu dalam timbangannya. Apabila mereka membeli, mereka nak lebih diberi, tapi mereka menjual, mereka mengurangkan timbangan kepada orang lain. Itu di mana-mana kita ada. Kalau kita rajin ni, kita lepas kita beli kita timbang lagi tempat lain, kurang 100 gram, buah dabai kah, buah apakah. Kalau beli beras, tengok gantang tu okey, rupa-rupanya di bawah ini dia lapiskan, macam seolah-olah dia macam gantang tu sendiri, tetapi ada setengah inci atau 2 inci diletakkan sesuatu dalam supaya kurang timbangan. Cupak, kalau dulu cupak lah, timbangan macam tu juga kita tengok dalam YouTube. Dia timbang buah apple, dia letak apple tepi. Itu di Indonesia, pasal kita dia letak buah apple, dia letak apple tepi, bukan dalam apa, dalam plastik tepi. Dahsyat. Itu Allah terang-terangan sebut dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangkan timbangan, yang curang dalam timbangan dia. Itu Jadi ini kalau dah berlaku, memang wabak turun. Kalau kita tengok banyak tuan-tuan, orang tipu dalam timbangan, tipu dalam produknya, dalam benda-benda yang baik ni dia letak depan. Oh, saya nak ini, kata ikan, saya nak rambutan ini. Rupa-rupanya yang buruk-buruk dia letak depan dia. Bila kita beli, nak mau berapa? 2 kilo. Depan ni. Actionnya dia macam tu. Dia dah sediakan yang buruk-buruk, yang kurang kualiti itu letak sini. Itu pun celaka juga. Imam Abu Hanifah ataupun sahabat Nabi pun pernah mereka berjual yang maksudnya mereka sebutkan, dia kata ini basah ni. Rasulullah pernah menegur sahabat, dia berdagang, dia sembunyikan gandum yang basah, yang atas tu okey. Cubalah kamu tunjukkan yang ini basah, kena bagi tahu, kata. Jangan jual kepada orang yang basah, kita pun tak nak. Yang rosak sama juga, kita tak nak barang yang rosak ni. Kalau boleh kita makan buah ni, buah yang baik-baik sesuai dengan harga dia. Sekarang kita tengok buah rambutan saya tengok tadi RM15 sekilo. Tak jadi beli. Pergi ke Jepang pagi tadi tengok RM12. Saya kata mahal tu. Bila sampai sini kononnya mungkin murah, mahal lagi. RM15. Yang separuh baru nak masak tu RM13. Oh, berarti di Jepang murah lagi, saya kata. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan kesempatan untuk menipu ni. Ini celaka betul. Ini orang-orang yang tak Islam. Kalau Islam kadang-kadang pun tak ikut-ikut untuk mendapat keuntungan yang sedikit.
dia tak jadi jutawan ya, dengan dijual rambutan, dengan dijual apa lagi ya, buah salak dan sebagainya ya, beras. Dia tak jadi jutawan. Kalau jutawan pun akhirnya dia akan lingkup ya, sebab tak berkat ya. Coba kita kenal, kita rasa kita ikan yang saya beli tadi okey, tapi ini bercampur ni nah itu di Pakistan saya tengok satu kali dia jual dia sudah siap gantung-gantung dari bawah ni digantung macam tu oi plastik lain dia bagi pada orang. Betul-betul jahanam orang macam ni, nauzubillah zalik. Jadi Allah mengatakan kalau berlaku macam ini maka akan turun bala. Nauzubillah zalik. Jadi jangan lupa kita akan memasuki awal Zulhijjah, kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk melakukan amal soleh dengan banyak dan banyakkan mendekat diri dengan Allah dengan puasa, dengan sedekah dan berbagai-bagai amalan yang lain. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang dan Allah menyelamatkan kita daripada COVID-19 dan apa-apa wabak yang lain dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kesilapan, kekurangan ataupun kesalahan, sila tegur. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.